EDUP 2102 Sosiologi dalam Pendidikan Dr. Siti Aisyah binti Abdullah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, kami akan membentangkan isu ketidaksamaan sosial budaya dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Isu pertama akan disampaikan oleh saya, Farhana Aini binti Mahadi, dan isu kedua akan disampaikan oleh Azni Diana binti Ibrahim, dan isu yang ketiga akan disampaikan oleh Nur Farhana binti Matkawi. Sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita lihat definisi yang pertama, iaitu sosio. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, ialah kata awalan yang merujuk kepada faktor sosial dan masyarakat. Seterusnya, budaya. Mengikut Kamus Dewan 2005, ialah kemajuan fikiran, cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Definisi sosio-budaya. Sosio-budaya, amalan gaya hidup dan peradaban bagi sesuatu masyarakat lahir dari pegangan dan kecenderungan diri masyarakat berkenaan dalam pelbagai bidang hidup untuk memberi kepuasan dan merangsang pembangunan hidup masyarakat tersebut. Istilah sosial ialah berasal dari bahasa Latin iaitu socius, yang bermaksud segala sesuatu yang lahir dan tumbuh serta berkembang dalam kehidupan. Isu ketidaksamaan sosial budaya terhadap bidang pendidikan, pencapaian akademik, bahasa dan kepelbagaian kaum. Isu ketidaksamaan sosial budaya terhadap bidang pendidikan, iaitu dari aspek pencapaian akademik. Pencapaian akademik pelajar yang berbeza dalam bidang pendidikan. Pencapaian akademik pelajar yang mengikut grade atau keputusan seperti cemerlang, sederhana dan lemah. Murid yang kurang dari segi pencapaian akademik akan merasa kurang keyakinan diri, menyebabkan tidak bersemangat untuk belajar. Murid yang cemerlang dari pencapaian akademik akan merasa yakin diri dan bersemangat untuk belajar. Implikasi sosial budaya terhadap bidang pendidikan. Dari aspek murid, iaitu dari tahap kesedaran murid. Kesedaran seseorang murid dapat dilihat dari aspek keputusan yang cemerlang, di mana murid itu sendiri mempunyai kesungguhan
dan kesedaran yang tinggi dalam pelajaran. Kesedaran yang ada dalam diri murid tersebut mendorong murid itu untuk berusaha dengan lebih tekun bagi mendapatkan keputusan yang cemerlang. Hal ini jika tiada kesedaran dalam diri murid, amatlah sukar untuk murid tersebut memperolehi keputusan yang cemerlang. Kesedaran murid sangatlah mempunyai pengaruh yang penting terhadap pencapaian akademik pelajar. Sebagai contohnya, murid-murid cemerlang mempunyai kesedaran yang tinggi untuk hadir ke sekolah pada setiap hari untuk belajar dan menuntut ilmu sehingga berjaya. Kehadiran pelajar ke sekolah dapat mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Hal ini menunjukkan bahawa sekiranya pelajar kerap mengikuti kelas, mereka akan mempunyai pencapaian yang baik. Peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah. Strategi pembelajaran yang sesuai. Guru perlu mengatur strategi pembelajaran yang sesuai mengikut tahap pencapaian murid. Sebagai contohnya, guru perlu menjalankan aktiviti pembelajaran yang pelbagai supaya murid merasa minat untuk belajar. Guru juga boleh menggunakan kaedah pembelajaran secara berkumpulan yang mana dapat membantu murid merasa minat untuk belajar. Guru perlu mendidik murid dengan membahagikan kepada beberapa kumpulan dengan memberikan suatu tugasan kepada murid untuk menyelesaikan masalah atau meminta murid untuk menulis serta membincangkan kandungan mengenai topik-topik yang tertentu. Dengan ini, secara tidak langsung, pembelajaran secara berkumpulan akan menyumbang ke arah kecemerlangan akademik dalam kalangan murid-murid. Peranan guru ini juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan kejayaan pelajar dalam pencapaian akademik. Saya Azni Diana binti Ibrahim akan menyambung isu ketidaksamaan sosio-budaya terhadap bidang pendidikan dari aspek bahasa. Isu ketidaksamaan sosio-budaya terhadap bidang pendidikan dari segi aspek bahasa dan kemahiran komunikasi antara guru dan murid. Kepelbagaian sosial telah mengakibatkan ketidaksamaan bahasa dalam komunikasi antara guru dan murid. Jadi, murid sukar untuk mengikuti pengajaran guru secara efisien. Ini akan menyebabkan berlakunya pertembungan dialek yang memberi impak kepada proses pengajaran dan pembelajaran kerana murid menggunakan dialek
atau bahasa yang berbeza di rumah. Contohnya, perkataan yang sama ejaan atau sebutan dalam bahasa Melayu dan dialek membawa maksud yang berbeza yang dituturkan oleh sesebuah kumpulan sosial. Contoh dalam bahasa Melayu, perkataan saing bermaksud bersama-sama, manakala dalam dialek Kelantan, perkataan saing membawa maksud kawan. Ketidaksamaan sosio-budaya akan memberi kesan kepada bidang pendidikan. Antara implikasi sosio-budaya terhadap bidang pendidikan ialah akan menyebabkan berlakunya keciciran dalam pembelajaran. Murid akan ketinggalan dan keciciran dalam pembelajaran jika tidak mampu menguasai bahasa yang betul iaitu bahasa Melayu. Murid akan keliru dengan arahan yang diberikan oleh guru di dalam bilik darjah kerana penggunaan bahasa dan dialek yang berbeza. Hal ini berlaku kerana murid terbawa-bawa dengan penggunaan cara berkomunikasi di rumah ke sekolah. Di samping itu juga, guru sukar memberi penerangan di dalam bahasa ibunda murid-murid sekiranya murid-murid masih lagi kurang memahami tentang pembelajaran. Contohnya, murid beranggapan guru menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa ibunda mereka, sedangkan guru mengajar dengan menggunakan bahasa pengantar. Maka, di situ akan berlakunya salah faham dalam komunikasi antara satu sama lain dan akan mengakibatkan murid tidak memahami pengajaran yang diajar oleh guru. Jadi, ia akan mengakibatkan murid ketinggalan dalam pembelajaran kerana penggunaan bahasa yang berbeza. Peranan guru di sekolah sangat penting kerana guru merupakan insan yang sangat rapat dengan murid selepas ibu bapa. Antara peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah ialah dengan menerapkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam pengajaran. Guru hendaklah memastikan semua murid menggunakan bahasa standard seperti bahasa Melayu semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Murid juga hendaklah sentiasa dilatihkan dengan bahasa yang standard secara khususnya di sekolah dan secara amnya di rumah di samping keluarga. Bagi menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan di sekolah, satu inisiatif telah dijalankan iaitu penganjuran program Bulan Bahasa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka telah dijalankan pada sepanjang bulan Oktober pada setiap tahun. Tujuan utama pelaksanaan program ini adalah untuk mendidik masyarakat berbilang kaum bangsa khususnya di Malaysia agar dapat menyemarakkan dan seterusnya memertabatkan bahasa kebangsaan negara dalam pelbagai aspek dan bidang yang boleh memajukan ke arah kelestarian bahasa Melayu sebagai bahasa kelas dunia yang praktikal dan realistik. Nama saya Nur Farhana binti Mat Kawi. Saya akan menyambung isi yang terakhir iaitu isu ketidaksamaan sosial budaya dan implikasinya terhadap bidang pendidikan serta peranan guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah dalam aspek kepelbagaian kaum.
Malaysia terkenal dengan budaya dan bangsa yang pelbagai. Apabila wujud kepelbagaian bangsa di sekolah, maka secara automatik wujudlah kepelbagaian budaya yang berbeza dari segi ras, etnik, adat budaya dan latar belakang dalam kalangan murid di sekolah. Sebagai contoh, berbeza dari segi agama. Melayu menganut agama Islam, manakala kaum yang lain menganut agama lain seperti agama Hindu, Buddha, Kristian dan sebagainya. Setiap manusia mempunyai persekitaran berbeza. Begitu juga dengan murid, mempunyai latar belakang sosial yang berbeza. Murid yang bijak mempunyai latar belakang yang berbeza dengan murid yang kurang bijak. Kaum Melayu mempunyai latar belakang yang berbeza dengan kaum Cina dan India di sekolah. Manakala murid yang kaya berbeza latar belakangnya dengan murid yang miskin. Antara contoh yang dapat dilihat adalah kepelbagaian kaum. Di sini ialah wujudnya sekolah kebangsaan Indonesia yang merangkumi pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kewujudan kepelbagaian kaum ini pasti akan menyebabkan berlakunya pertemuan budaya yang pelbagai di sekolah, khususnya dalam kalangan murid. Oleh itu, apakah implikasi kepelbagaian kaum ini terhadap bidang pendidikan? Apabila menyentuh implikasi, ia bermakna kesan yang berlaku terhadap sesuatu perkara. Kepelbagaian kaum ini telah menyebabkan kewujudan sekolah yang terdiri dari pelbagai kaum seperti sekolah kebangsaan untuk semua kaum, sekolah Cina, Tamil dan sebagainya. Kewujudan sekolah ini bukanlah sesuatu yang perlu dianggap sebagai perkara negatif kerana ia mampu membuka ruang kepada guru untuk menerapkan nilai kepercayaan dan nilai kemasyarakatan serta perpaduan yang pelbagai di sekolah yang juga secara tak langsung melahirkan rakyat yang maju bersepadu dan seterusnya dapat mengelakkan tragedi yang tidak diingini seperti peristiwa 13 Mei 1969, iaitu seperti yang kita tahu tragedi rusuhan kaum. Melalui tragedi ini, kita dapat lihat dan kita dapat belajar bahawa ketidaksepaduan dalam masyarakat yang pelbagai kaum akan menimbulkan masalah yang besar kepada negara. Oleh itu, untuk mengelakkan peristiwa ini berlaku, institusi pendidikan perlu digunakan sebagai medium penyebaran perpaduan kepada golongan muda, iaitu murid sejak kecil lagi. Sekolah merupakan antara institusi penting yang berupaya membantu dalam proses pembentukan murid di sekolah. Proses ini memerlukan guru terlibat sebagai ejen utama di sekolah kerana selain ibu bapa, guru merupakan pembimbing kedua bagi murid dalam kehidupan mereka. Oleh itu, apakah peranan dan bagaimana guru sebagai ejen sosialisasi di sekolah dalam aspek kepelbagaian kaum ini? Guru bertindak sebagai penyampai ilmu kebudayaan. Sebagai guru yang berdedikasi dan berintegriti, ilmu mengenai kebudayaan ini hendaklah dibekalkan di dalam diri guru tersebut dengan lengkap dan teliti supaya ilmu tersebut disampaikan kepada murid tepat tanpa menyentuh isu sensitiviti kaum lain. Sebagai contoh yang saya boleh berikan di sini ialah mengenai apabila guru Melayu Islam ditanya mengenai kewajipan memakai tudung oleh murid kaum lain, iaitu murid yang bukan Islam, guru tersebut hendaklah menjawab dengan penuh hikmah tanpa menyinggung perasaan murid tersebut. Sebagai contoh, jawapan yang boleh diberikan adalah tuntutan agama mewajibkan guru memakai tudung untuk menjaga kehormatan diri dari pandangan yang tidak elok. Di sini murid boleh faham bahawa agama guru itu yang menuntut guru tersebut memakai tudung. Apabila guru menyampaikan ilmu kebudayaan, secara tak langsung guru tersebut sebenarnya telah menjadi penyampai ilmu perpaduan kerana dua ilmu ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Apabila ilmu kebudayaan disampaikan secara tak langsung, sebenarnya telah memupuk sifat perpaduan dalam diri murid secara sedar atau tidak sedar.
Murid juga dapat menjalinkan hubungan secara harmoni antara satu sama lain berbekalkan bimbingan guru tersebut. Oleh itu, setelah kita lihat dan faham dengan teliti perbincangan dalam video ini mengenai isu ketidaksamaan sosial budaya dan implikasinya dalam bidang pendidikan bagi aspek pencapaian akademik, bahasa dan kepelbagaian kaum, dapat disimpulkan bahawa kepelbagaian sosial budaya dan sistem masyarakat majmuk di negara kita iaitu Malaysia memberi kesan secara langsung kepada perkembangan sistem pendidikan secara umumnya dan kepada suasana pembelajaran secara khususnya. Isu ini kita boleh ambil ia sebagai pendekatan yang positif yang mana kita dapat atasinya melalui usaha dan komitmen daripada semua pihak terutamanya guru yang menjadi medium sosialisasi di sekolah, ibu bapa, kumpulan masyarakat dan lain-lain. Sekian itu sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.